hormati rakan-rakan media dan semua yang hadir pada tengah hari ini. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadrat Allah SWT kerana pada hari ini kita dapat sama-sama di negeri Melaka ini untuk kita memperkenalkan calon-calon kita bagi kursi parlimen di negeri Melaka pada hari ini. Sebahagian daripada calon-calon ini mungkin telah kita perkenalkan dalam beberapa siri penerangan secara parti-parti dalam Pakatan Harapan dan juga Muda. Tapi hari ini mungkin kita boleh mengambil kesempatan di mana sesi kita pada hari ini kita kenalkan calon-calon kita secara asasnya, dan mungkin pada itu kita akan ada sesi soal jawab dengan semua calon-calon kita berikan ruang untuk mungkin dapatkan sedikit maklumat, pengenalan kerana kita tahu bahawa pilihan raya pada kali ini adalah pilihan raya yang cukup penting bagi Melaka dan juga bagi Malaysia untuk kita menentukan arah tuju dan masa depan negara kita. So, kita di Pakatan Harapan dan juga rakan-rakan daripada Muda, ini adalah komitmen besar kita dan kita telah mengambil kira dasarkan kepada pengalaman, dan kita juga memberikan ruang kepada tokoh-tokoh muda. Di samping kita juga melihat kepada aktivis-aktivis parti yang telah mengambil tempoh yang panjang memberikan sumbangan kepada kepedulian kepada rakyat. Itu pun diambil kira oleh Pakatan Harapan dalam kita menentukan pencalonan garis bagi kita menentukan calon. Di samping kita perkara kita membuat penilaian kepada performance di parlimen kita, dan kita tahu bahawa bagi yang telah memberikan khidmat yang terbaik dan memberikan usaha yang cemerlang kepada kepedulian kepada rakyat, itu juga kita pertahankan untuk beliau memberikan sumbangan seterusnya dalam penggal-penggal pilihan raya yang akan datang. Jadi kita harap itu dapat dinilai oleh rakyat sebaik mungkin. Sebab itu hari ini adalah hari di mana kita bagi kita cukup penting bagi kita untuk kita memperkenalkan calon-calon ini secara khusus, supaya kita tahu bahawa dalam politik negara kita calon memainkan peranan yang cukup penting, kerana apa yang mahu dia bawa bagi setiap kawasan-kawasan parlimen akan juga memberikan kesan kepada masa depan negeri dan juga masa depan negara kita. Jadi mungkin saya akan mulakan mengikut kawasan parlimen dan kalau kita lihat kita akan bermula dengan P134 iaitu kawasan Masjid Tanah. Dan kita tahu bahawa dengan kerjasama kita bersama Parti Muda, maka kita berbesar hati untuk mengumumkan calon bagi kawasan parlimen bagi kita menghadapi pilihan raya umum yang ke-15, di mana calon bagi mewakili Muda dan juga Pakatan Harapan bagi kawasan Masjid Tanah adalah saudara Muttalib bin Osman. Beliau merupakan pengasas bersama Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda dan merupakan seorang ahli jawatankuasa eksekutif pusat Muda, dan pencalonan kepimpinan muda ini dalam pilihan raya ini adalah selaras dengan Muda dan juga dengan kerjasama Pakatan Harapan untuk menampilkan kepimpinan yang dengan isu rakyat, aktif di dalam politik serta politik khidmat, serta sentiasa fokus dalam rangka dasar yang adil dan sama untuk Malaysia. Dan kita tahu bahawa saudara Muttalib Osman merupakan pengasas bersama seperti mana yang saya sebutkan tadi, Parti Ikatan Demokratik Malaysia. Muttalib Osman merupakan pengasas terawal Muda. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sultan Azlan Shah, Bota, Perak.
dan menyambung pelajaran ijazah sarjana muda kepujian Shah Alam Selangor. Untuk juga nama beliau tidak asing dalam khidmat dan juga usaha menaikkan kualiti pendidikan di Malaysia, di mana Muttalib Osman merupakan bekas CEO Perbadanan Kota Buku, sebuah syarikat JLC milik Kementerian Pendidikan Malaysia. Sepanjang khidmat beliau di sana, saudara Muttalib Osman telah berjaya membina portal buku teks digital yang memberi akses buku teks digital sekolah secara percuma kepada pelajar sekolah seluruh negara. Beliau juga telah membuka portal jualan buku fizikal dan digital antara yang terbesar di Malaysia. Dan kalau kita lihat minat beliau dalam memastikan setiap rakyat Malaysia menjadi bangsa membaca, tidak berhenti sampai itu sahaja. Kita boleh melihat saudara Muttalib Osman merupakan pengasas DuBook Press. DuBook Press sebuah syarikat penerbitan buku yang berfokus meningkatkan minat membaca dalam kalangan anak muda. Dan DuBook Press ini telah menerbitkan hampir 300 buku sepanjang 12 tahun pelibatan dalam industri buku. Pesta buku 24 jam terbesar di Malaysia ialah antara pencapaian DuBook Press melalui penganjuran negara buku mega. Dan saya lihat kalau kita lihat kepada tokoh yang kita perkenalkan ini, dan saudara Muttalib juga adalah dalam arena politik, beliau lantang menyuarakan isu-isu rakyat dan melawan menteri-menteri yang korup yang tidak bertanggungjawab. Beliau merupakan jawatan kuasa tamat darurat dan terlibat dalam gerakan lapor menteri yang bertujuan untuk menjadi platform rakyat melaporkan menteri yang melanggar SOP ketika PKP. Jadi kalau kita tengok zaman menteri langgar SOP, langgar itu tu, dan tuan-tuan tahu tu, inilah orangnya yang kita bawa ke Masjid Tanah. Sebab itu jangan langgar PKP lah, nanti Muttalib dia akan So ini P134 secara dasar. Nanti mungkin tuan-tuan boleh ada ruang untuk mencongkil lebih banyak pengetahuan dengan saudara Muttalib Osman. Polis calon kita P134. P135. Oh, lupa dah P135 saya boleh berkenal kan? Boleh kenal kan? P135 lahir 15 Februari 71, berasal dari kampung Pulau Duran Tunggal, Melaka. Sudah berumah tangga, ada 7 orang anak. Lupa pula. Pendidikan ijazah sarjana muda kejuruteraan elektrik daripada UTM Skudai. Menjawat jawatan Adun Bukit Katil, pengurusi Pakatan Harapan Negeri dan Bendahari Kehormat Pakatan Harapan, dan juga Naib Presiden Parti Amanah Negara. Dan seperti mana tuan-tuan tahulah, telah memimpin kerajaan negeri selama 22 bulan. So memang Pakatan Harapan meletakkan saudara Adli Zahari selaku calon bagi P135 Alor Gajah. Saya tak payah bangun, yang lain kena bangun. So mungkin sebab daripada teman saya itu sudah saya maklum kepada tuan-tuan, dan kita berusaha untuk memberikan sesuatu yang terbaik kepada rakyat masyarakat negeri Melaka. P135 P136 P136 ya. Dia tak tulis kat sini. Nanti kita buat parlimen sendiri. So seperti mana kita tahu, P136 Pakatan Harapan Negeri Melaka dan juga Pakatan Harapan di peringkat nasional telah memutuskan bahawa Puan Hajah Rosnah binti Alwai selaku calon kita bagi parlimen P136, iaitu Tangga Batu. Dan kalau kita lihat Puan Rosnah binti Alwai lahir pada April 1962 di kampung Pulau Masjid Tanah, di kampung Pulau Masjid Tanah, Melaka. Dapatlah Muttalib satu undi. Tetapi tak tahu mengundi di mana. Dan beliau merupakan pensyarah selaku seorang profesor madya di UiTM sebelum ini pada 87 sehingga 2013, dan di College Universiti Tengku Abdul Rahman pada 2015 hingga 2017, di Mahkamah Tinggi Seremban pada 2021, dan peguam bertauliah
dan juga merupakan ahli parlimen Tangga Batu bagi 2018-2022. Dan kita lihat sepanjang beliau berkhidmat memimpin negeri Melaka, kita dikala kita memimpin negeri Melaka itu, kita boleh melihat perkhidmatan, dan sehingga beliau mengakhiri tempoh sebagai ahli parlimen di Tangga Batu itu, khidmat dan kudrat yang telah diberikan untuk masyarakat Tangga Batu itu amatlah kita hargai. Dan Pakatan Harapan mengambil tanggungjawab itu untuk kembali menamakan Puan Rosnah binti Alwai sebagai calon kita bagi Parlimen Tangga Batu ini. Dan kita tahu bahawa beliau adalah lulusan sarjana undang-undang LLM London School of Economics and Politics Science. Dan beliau juga merupakan pemegang sarjana muda undang-undang kepujian Universiti Islam Antarabangsa. Dan ramai tokoh-tokoh Masjid Tanah ni yang kita bawa, dan beliau sekolah di menengah di Sekolah Ghaffar Baba, Masjid Tanah. Dan kalau kita lihat pengalaman politik, beliau sekarang ni merupakan ketua cabang bagi cabang Tangga Batu, ketua wanita keadilan negeri Melaka, ahli parlimen Tangga Batu, dan juga ketua wanita PKR negeri Melaka 2013 hingga 2014, ketua cabang PKR Alor Gajah 2014-2018, dan pengarah Undang-Undang Pakatan Harapan Negeri, ahli jawatankuasa khas menimbang Undang-Undang Parlimen Malaysia, naib pengerusi Majlis Pimpinan Negeri Keadilan 2020-2022, jawatankuasa Pakatan Harapan Negeri 2018 sehingga kini, dan juga timbalan pengerusi Lembaga Disiplin Pusat Parti Keadilan Rakyat November 2021 hingga Mei 2022. Jadi faham lah siapa yang langgar disiplin So ahli parlimen dia kena. So daripada 136 kita pergi kepada 137. P137 Hang Tuah Jaya. Kita tahu antara kepentingan kita pada masa depan, dan kita juga merangka masa depan kita supaya orang muda diberikan antara keutamaan. Dan kita tahu bahawa kerusi Hang Tuah Jaya adalah kerusi yang selama ini telah dimenangi oleh Pakatan Harapan. Dan kalau kita lihat di pilihan raya negeri pun dia masih lagi dipegang oleh Pakatan Harapan. Jadi memanglah kalau kita lihat antara kerusi-kerusi kita ini, keutamaan harus diberikan kepada anak muda supaya dia boleh terus bermula di sini dan dapat memberikan sumbangan dia untuk masa depan negeri dan juga negara kita. Sebab itu kita di Pakatan Harapan ini P137 kita calonkan saudara Adam Adli bin Abdul Halim, berusia 33 tahun, tempat lahir di Pulau Pinang. Bapa Allahyarham Abdul Halim Abdul Hamid yang berasal daripada Melaka, ibu Halijah binti Hashim yang berasal daripada Pulau Pinang. Dia orang Melaka juga, kalau kita lihat berasal daripada Melaka. Cuma ada urut-urut mengatakan dia anak saya, itu tak betul. Adam Adli itu bukan anak saya, adalah dia yang itu. Jadi dan sudah berumah tangga 33 bersama Nur Zafir binti Muhammad Jamil, 33 tahun, mempunyai beberapa anak. Nur Adli bin Adam Adli, Nuh Adli bin Adam Adli. Lepas tu Hud Adli bin Adam Adli. Kaya dengan Adli ni, alhamdulillah. Lepas tu beliau merupakan editor kandungan, penulis dan juga penterjemah 96-2001, Sekolah Menengah Bukit Bandara 2002-2006, Sekolah Haji Abdul Pulau Pinang 2007-2008. Pendidikan tinggi, ijazah sarjana muda pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris 2009-2012, dan digantung pengajian pada 2012-2018. Kita pun tahu kenapa dia digantung. Lepas tu dia menyambung pendidikan semula pada 2018 hingga 2020. Alhamdulillah. Yalah, anak muda mesti cekal gantung, tapi tidak, maksudnya tidak boleh meneruskan pengajian, dan akhirnya dia memperoleh ijazah sarjana muda pendidikan. Asalnya sepatutnya jadi cikgu, tapi akhirnya jadi orang politik. Pengalaman kerjaya pegawai advokasi pada Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil, Adam memang terkenal dengan
sebagai seorang aktivis dalam menuntut pilihan raya bersih dan juga adil, pemantau pilihan raya antarabangsa Asian Network for Free Election, dan juga di Bangkok, Thailand, dan Yangon, Myanmar pada 2015 hingga 2017, dan ketua penyelaras bagi penggerak komuniti muda Pulau Pinang PEKA di Pulau Pinang 2016 hingga 2018. Pelibatan sosial beliau merupakan pengasas bersama Dapur Jalanan Kuala Lumpur, penyelaras Kelab Bangsa Utama, dan juga pengerusi Liga Rakyat Demokratik 2018-2022. Saya fikir pelibatan politik beliau setiausaha bersama Jawatankuasa Khas Pemantapan Pemilihan Calon Parti Keadilan Rakyat. Ini pun terlibat macam saya jugalah. Saya Jawatankuasa Pemilihan Calon Parti Amanah Negara. Jadi kalau kita lihat saudara Adam Adli, mungkin di kalangan anak muda, di kalangan mereka yang terlibat dalam aktivis sosial dan juga yang melibatkan politik, boleh melihat bahawa beliau daripada usia muda selaku pelajar sudah terlibat dalam garis-garis perubahan dalam negara, terutamanya untuk membawa Malaysia lebih baik. Jadi bagi saya memang Melaka cukup bertuah kerana pemilihan yang telah dibuat oleh rakan-rakan dalam Pakatan Harapan ini, terutamanya Parti Keadilan Rakyat, untuk memberikan ruang kepada saudara Adam Adli bagi mewakili Parlimen Hang Tuah-Jaya. Dan saya fikir ini adalah satu potensi yang cukup besar bagi Melaka dan juga bagi Malaysia, supaya kepimpinan-kepimpinan yang mempunyai asas yang kukuh, hampir dan dekat kepada rakyat itu, untuk dipilih sebagai seorang pemimpin dan seorang ahli parlimen. Dan seterusnya saya pergi pada 138 138 lama dia dan tidak asing bagi kita. Kita tahu bahawa 138 adalah kawasan paling maju di negeri Melaka. Dan 138 ini mempunyai potensi rakyat yang cukup besar, bilangan pengundi yang cukup besar, dan sudah barang pasti pemimpin itu harus mempunyai satu tanggungjawab juga yang cukup besar. Memikul kawasan-kawasan parlimen 60,000, 70,000 kan, mungkin berbeza daripada jumlah rakyat yang melebihi daripada 100,000 orang. Jadi sudah barang pasti P138 ini akan memberikan satu impak juga yang besar kepada Melaka dan juga kepada Malaysia. Sebab itu kita mempertahankan komitmen cemerlang yang telah diberikan oleh kepimpinan ini. Maka Pakatan Harapan mengambil kira faktor-faktor itu, bakat, kepimpinan dan juga komitmen yang cemerlang pada Parlimen Kota Melaka itu. Maka Pakatan Harapan telah menamakan saudara Khoo Poh Tiong selaku calon kita bagi P138 Kota Melaka. Dan kita tahu bahawa saudara Khoo Poh Tiong mungkin tidak asing. Saya sedikit memberikan latar belakang beliau. Sekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Munshi Abdullah, dan juga beliau mendapat sarjana Buddha sastra iaitu ekonomi daripada Universiti Melaya. Sebab itu bahasa dia mudah difahami juga. Pengalaman profesional dalam sektor perbankan, beliau merupakan seorang pengurus bank 96 sehingga 2008. Patut lo you kira betul you pandai kira di parlimen. Saya tengok you rajin kira. Beliau saya fikir pengalaman beliau harus menjadi teras juga dalam kita menentukan kepimpinan. Itu beliau merupakan Adun Aikro 2008 hingga 2018, Ahli Parlimen Kota Melaka 2018-2022, Penolong Setiausaha Organisasi Kebangsaan DAP 2017 hingga kini, dan naib pengerusi DAP Melaka 2021 sehingga kini. Dan saya fikir dengan usaha dan khidmat yang telah beliau berikan kepada rakyat, kerana saya tahu bahawa beliau memberikan banyak keutamaan kepada suara-suara yang dikemukakan oleh rakyat, sema dan imbang kepada persoalan-persoalan yang terkait dengan rakyat, dengan rakyat yang dibawa ke parlimen. Dan juga saya fikir beliau juga memberikan satu tumpuan kepada isu-isu yang melibatkan pembangunan lestari, kebajikan rakyat dan juga semangat kemasyarakatan. Jadi ini antara calon-calon yang kita kemukakan. Dan yang seterusnya saya merujuk kepada 139. 139, kita tahu bahawa antara yang penting juga dalam kita berpolitik dan dalam kita memilih kepimpinan kita adalah di kalangan aktivis kita yang telah menyumbang jasa
yang panjang untuk memastikan bahawa perubahan politik berlaku dalam negara kita. Sebab itu kita di Pakatan Harapan mengambil kira semua faktor-faktor ini supaya aktivis-aktivis kita juga diberikan ruang untuk memberikan satu sumbangan mereka kepada rakyat, masyarakat. Kerana kita tahu bahawa aktivis kita amat dekat dengan rakyat, dengan puluhan tahun mereka berkhidmat kepada gerakan politik, gerakan sosial dan juga gerakan-gerakan yang melibatkan kebajikan kepada rakyat. Sebab itu kita bagi calon P139 Jasin, maka Pakatan Harapan telah memilih seorang yang dulu dia pernah bertanding di Teluk Mas, kalau tak silap saya pada PRU yang ke-13 13 dia tewas sekitar 700 undi tetapi sepatutnya dia terus bertanding pada PRU yang ke-14 sebab dia dah tewas 700 agak tipis. Sepatutnya dialah yang menjadi calon bagi Dun Teluk Mas pada PRU yang ke-14 tetapi dia mengambil tanggungjawab untuk kepentingan Pakatan Harapan di kala itu, untuk kepentingan negeri dan juga negara di kala itu. Beliau sedia berundur untuk memberikan laluan kepada Bersatu untuk bertanding di Teluk Mas, dan kita boleh melihat bahawa kemenangan di situ di Teluk Mas. Jadi dan begitulah juga dengan pilihan raya yang lalu dia memberikan ruang kepada teman baik dia juga iaitu Datuk Ashraf untuk bertanding di Teluk Mas. Jadi bagi saya Datuk Harun telah memberikan sesuatu yang cukup besar juga dalam politik. Sebab itu kita di Pakatan Harapan untuk P139 kita menamakan Datuk Harun bin Mohamad sebagai calon kita yang mewakili aktivis dalam membawa isu-isu dan suara-suara rakyat. Beliau menetap di Permatang Pasir, Alai Melaka. Ibu bernama Salamah binti Cik Ahmad, dilahir dan dibesarkan di kampung Tehil, Bemban, Jasin. Jadi kalau orang Jasin kata dia bukan anak tempatan jadi sama juga macam Adam tadi ini adalah keluarga-keluarga di Melaka ni, keluarga kecil dan rakyat besar. Satu Malaysia ni dia duduk tapi asal usul tahu asal usulnya. Jadi saudara Harun, ibunya berasal daripada kampung Tehil, Bemban, Jasin, dan isteri nampak macam belum dan guru isterinya seorang guru iaitu Ustazah Hafizah dan juga mempunyai 5 orang anak iaitu Abdul Halim dan Hakim. Amir Hakim masih belajar di Universiti Yarmouk, Jordan, dan Nur Amirah belajar di Universiti Kuala Lumpur, UDKL, dan ada yang masih bersekolah di Sekolah Kebangsaan Teluk Mas, dan ada seorang masih lagi kecil dah macam ni pun ada anak kecil lagi Sekolah Rendah Arab Jaim Pernu. Pengalaman kerja tu saya pun kena semak juga ni. Beliau merupakan seorang ahli perniagaan daripada usia muda. Saya pun kenal dia sebagai seorang ahli perniagaan dalam bidang kewangan, iaitu license money changer dari Bank Negara Malaysia. Itu adalah model perniagaan daripada awal dia muda dan pelibatan politik. Beliau merupakan Bendahari Amanah Negeri Melaka, Ketua bagi Amanah Kawasan Kota Melaka, dan antara calon-calon yang kita perkenalkan bagi 6 kawasan parlimen di negeri Melaka, dan kita mengharapkan bahawa kita dapat memberikan sesuatu yang terbaik dalam tempoh kita pilihan raya ini. InsyaAllah kita harap kita dapat selesaikan penerimaan calon pada hari Sabtu ini, dan kita mengharap dan merayu kepada rakyat supaya kita diberikan ruang untuk terus memimpin negeri dan juga negara kita, kerana kita tahu itulah antara hasrat utama kita dalam kita membawa perubahan kepada ini. Pada rakan media, dan saya mohon maaf mungkin ada sedikit kelewatan tadi, dan saya membuka kepada sebarang persoalan. Kalau saya tak boleh jawabkan, saya suruh YB Damian untuk menjawab. Ya. Ada manifesto khusus untuk Melaka? Dia sebenarnya kalau kita lihat dalam saya pengurusi Jawatankuasa Tawaran Pakatan Harapan kita sudah merangka tawaran itu berdasarkan masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat, isu-isu yang berbangkit. Sebab itu kalau kita membaca manifesto itu daripada keseluruhan
lebih daripada 30 perkara yang kita memberikan fokus, lebih daripada 160 inisiatif yang kita perkenalkan. Banyak perkara-perkara itu terkait juga dengan Melaka, terutamanya isu-isu melibatkan kenaikan kos sara hidup, begitulah juga dengan pendidikan, kesihatan dan seumpamanya. Sebab itu saya fikir kita tidak mewujudkan satu manifesto khas untuk negeri Melaka, tetapi semua yang terkandung dalam isu-isu yang terkait dengan rakyat itu memang kita telah sentuh dalam tawaran harapan 20 sempena PRU 15 ni. Okey. Ada apa? Soalan lagi? Ya. Calon muda ya ni. Dia muda, ni muda tu muda. Jadi saya keliru tadi ya. PACE meletakkan di tengah. Ya. Manakala di tengah BN dan DN masing-masing meletakkan tempatan di situ. Ya, ya. Dan PACE meletakkan orang luar. Ya. Keyakinan PACE untuk menangi kawasan itu. Dia memang kita tahu bahawa model kita dan kalau kita lihat parti-parti yang lain pun menggunakan model yang sama juga macam di Alor Gajah ada juga orang luar kan. Jadi kalau di setengah-setengah tempat tu, jadi sebenarnya bagi saya untuk seseorang itu menjadi ahli parlimen yang paling penting adalah potensi dan bakat yang dia ada. Bukan membawa maksud bahawa di tempat-tempat itu tidak ada tokoh-tokoh. Kita ada banyak tokoh-tokoh itu. Tapi oleh kerana kita mahu memberikan ruang dalam semua parti-parti dan juga bakat-bakat yang ada itu, jadi saya fikir saudara Muttalib dengan latar belakang yang saya sebut tadi pasti boleh menjayakan. Dan kita tahu bahawa antara kawasan-kawasan yang boleh kita katakan tertinggal juga dari segi pembangunan dan seumpamanya dan perkembangan bakat ini adalah Masjid Tanah. Kita boleh lihat sama ada pembangunan, sama ada beberapa kawasan itu. Jadi mungkin saudara Abdul Muttalib ini dengan pengalaman beliau proses-proses pendidikan itu, dia boleh membantu membangunkan Masjid Tanah itu sendiri. Sebab itu saya tidak fikir isu yang melibatkan sama ada dia anak tempatan ataupun calon luar, tetapi asas-asas pemilihan kita adalah asas-asas berdasarkan kepada karisma yang dia ada untuk memastikan bahawa dia boleh berkhidmat kepada rakyat. Okay. Untuk YB sendiri, kenapa kali ini YB ke Parlimen Alor Gajah? Kalau kita melihat calon daripada parti lawan itu boleh dikatakan calon heavyweight. Ya, ya. Jadi YB, adakah YB melihat pengalaman YB sebagai Ketua Menteri Melaka itu sebagai satu advantage untuk berada di Parlimen Alor Gajah? Yalah, memang saya berasal dari dua tunggal kampung pulau. Jadi antara tanggungjawab saya adalah memberikan khidmat yang kepada tempat lahir saya lah. Itu satu yang keutamaan yang saya berikan. Walaupun saya akui bahawa ada banyak juga tawaran untuk bertanding di luar daripada Melaka. Tetapi bagi saya yang paling penting adalah selagi saya boleh berkhidmat kepada rakyat masyarakat negeri Melaka, maka itu adalah keutamaan yang saya berikan. Sebab itu kalau kita lihat macam di Alor Gajah, banyak agenda-agenda yang telah kita rancang. Contohnya memang kita daripada awal kita mahu menjadikan Alor Gajah itu adalah bandar satelit pada zaman pemerintahan Pakatan Harapan, di mana fokus kita pada masa itu adalah pendidikan, perumahan dan juga industri di kawasan Alor Gajah. Memang kita ada perancangan untuk memastikan bahawa Alor Gajah itu mempunyai satu pusat data, apa yang kita sebut sebagai data center. Dan memang kita hampir-hampir untuk memutamatkan perjanjian itu masa kita memerintah 22 bulan. Tetapi oleh kerana kerajaan itu jatuh, jadi usaha untuk memastikan bahawa Alor Gajah itu boleh dijadikan pusat data Asia Tenggara masa itu. Jadi lepas daripada kerajaan kita jatuh, pelaburan itu pergi ke Indonesia. Tapi bagi saya itu tidak berakhir di situ. Dan bagi saya usaha kita untuk menjadikan Alor Gajah sebagai bandar satelit itu adalah satu usaha yang saya fikir masih boleh saya teruskan. Dan bagaimana caranya adalah dengan kita kembali memimpin Alor Gajah itu, dan kita pastikan bahawa usaha-usaha yang melibatkan pembangunan pendidikan, pembangunan yang melibatkan perumahan dan juga industri itu dapat kita teruskan pada masa akan datang. Jadi itu saja hasrat saya untuk saya. Dan parti juga sebenarnya saya akur dengan beberapa keputusan parti, dan akhirnya Pakatan Harapan mengambil keputusan untuk memberikan saya ruang untuk bertanding di Alor Gajah. Okey. Ada soalan lain? Okey, kalau tak. Okey, untuk maklum semua ada sedikit pengumuman
akan himpunan yang akan Perniagaan Putra Sentosa Bukit Baru Melaka. Itu di hadapan pejabat Parti Keadilan pada 6 November, hari Ahad, jam, iaitu Himpunan Melaka Boleh, di mana dia menampilkan kepimpinan pakatan di peringkat nasional dan juga calon-calon kita untuk kita memperkenalkan calon kita kepada rakyat dan masyarakat negeri Melaka pada 6 November Ahad 8 malam di Pusat Perniagaan Putra Sentosa di hadapan pejabat keadilan Hang Tuah Jaya. 40 kaki itu akan sampai. Kita juga akan pada malam adalah truk harapan, jelajah harapan itu, truk sepanjang 40 kaki itu akan sama-sama menjayakan program pada malam itu. Ada persembahan satu lagi 8 hari bulan di Tangga Batu. Tangga Batu 8 hari. Di Tangga Batu 8 hari bulan jelajah harapan. Tempat dah ada Taman Paya Mas. Taman Paya Mas. Sama siapa? Betul? Yang akan kita Rafizi. Saudara Rafizi Ramli akan bersama dengan kita pada malam itu, dan juga pimpinan-pimpinan Pakatan Harapan di peringkat negeri dan juga beberapa calon kita. Okey. Ada persembahan yang ini. Ya. Yang ni ada persembahan. Nak tahu apa persembahan? Semua dijemput hadir. Itu saja. Okey. Okey. Terima kasih pada semua. Okey. So saya doakan semua sihat dan mudah-mudahan kita boleh mengajak rakyat untuk perkara paling penting bagi kita dalam menghadapi pilihan raya pada 19 November ini. Saya harap rakan-rakan media boleh memberikan keutamaan adalah untuk menentukan Malaysia ke hadapan adalah rakyat mesti keluar mengundi. Itu keutamaan yang harus kita berikan supaya ada kesedaran keluarlah mengundi. Siapa yang dia nak undi, masing-masing mempunyai kecenderungan masing-masing, tapi saya harap keluar mengundi dan pastilah Pakatan Harapan merayu supaya Pakatan Harapan itu diberikan peluang untuk memimpin negara. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan jumpa lagi.